Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Cikgu Syafinar. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua dalam keadaan sihat selalu. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi dengan bab 3 kegravitian di bawah subtopik 3.2 hukum Kepler. Jom kita mulakan. Kita saksikan video ini. Kepler's law of planetary motion. Kepler's first law. The orbits of the planets are ellipses with the Sun at one focus of the ellipse. There is no object at the other focus of the planet's orbit. The semi-major axis A of an orbit is the average distance between the planet and the Sun. As the planet travels in its elliptical orbit, its distance from the Sun and speed vary. A planet moves most rapidly when it is nearest the Sun or at perihelion. A planet moves more slowly when it is the farthest from the Sun or at aphelion. Kepler's second law. Okey, so kita dah perhatikan Kepler first law, di mana hukum Kepler pertama menyatakan orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Maksudnya matahari menjadi titik fokus, planet-planet yang lain mengelips matahari dan matahari bertindak sebagai titik fokus untuk planet-planet tersebut mengelips. So, daripada hukum Kepler pertama. Hukum Kepler pertama menyatakan orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Daripada pemerhatian kamu di dalam video tadi, kamu dapat perhatikan planet tersebut, contohnya bumi yang mengelips matahari, bergerak dengan perlahan di bahagian paksi meja yang lebih jauh daripada matahari berbanding ketika dia berada di bahagian yang lebih dekat dengan matahari. Planet ataupun bumi ini bergerak dengan lebih laju. So, di sini kamu perlu faham wujudnya dua paksi, iaitu paksi meja, paksi yang panjang, manakala paksi minor adalah paksi yang pendek. Di sini menunjukkan bahawa planet ini ataupun bumi contohnya mengelips. Dia bukan berbentuk bulatan yang bulat. So, elips di sini mempunyai dua fokus. Matahari sentiasa menjadi salah satu fokusnya. Paksi meja adalah lebih panjang daripada paksi minor, tetapi biasanya bagi semua sistem suria dia adalah sama. Jarak jejari orbit pula nilai purata jarak antara planet dan matahari. Maksudnya jarak daripada planet, contoh bumi, dengan matahari, ianya adalah nilai purata. Jadi kita jumlahkan kedua-duanya, bahagi dua, itu adalah jejari antara orbit. Okey. So, daripada sini kita perhatikanlah setiap planet bermula daripada Euclid sehinggalah ke Neptune. So, kita perhatikan setiap planet ini mengelips matahari, di mana matahari bertindak sebagai titik fokus semua planet ini untuk mengelips secara mengelilingi matahari. Jadi setiap planet mengelips pada jarak orbit yang berbeza-beza kerana jarak di antara planet-planet tersebut dengan matahari adalah berbeza. Okey, yang seterusnya, hukum Kepler kedua. Kepler's second law states that if you were to draw an imaginary line between the Sun and a planet, then in equal time periods of the orbit, the line will sweep out equal areas. If we look at a completely circular orbit, then this seems obvious. The orbital radius is the same all the way around, and the speed remains constant. Therefore, when the time period is the same, the area must be the same. When it comes to elliptical orbits, despite the variance in orbital distance, Kepler's second law still holds true. This is because angular momentum in the system is conserved. Angular momentum is the product of the orbiting object's mass, distance, and speed. As the distance reduces, the speed must increase to keep the formula constant, and vice versa. This means that when close to the star, the planet moves faster, sweeping out a wide, short area, and that when far away, it moves slower, producing a tall, thin area. Okey, ini adalah hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua menyatakan bahawa
garis yang menyambung planet dan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Jadi kalau kita perhatikan video ini sebentar tadi, kamu dapat perhatikan yang daripada planet ini tadi, elliptical orbits, jika kita punya proses bergerak ini secara bulatan, kita dapati luas setiap kawasan ini adalah sama dan masa bagi setiap pergerakan ini juga adalah sama. Ini adalah kerana untuk menghasilkan nilai halaju yang seragam. Bila kita kaitkan dengan mengelips, kita dapati bahawa kita ada kawasan yang menghampiri titik fokus dan terlalu jauh daripada titik fokus. Jadi pada keadaan ini, luas di kawasan merentasi antara point A ke point B, contohnya A1 ini adalah sama dengan A2 dan masa pun adalah sama. Tempoh 1 sama dengan tempoh 2 kerana planet yang mengelips ini ingin mengekalkan halaju yang malar. So daripada sini, hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Jadi apabila planet mengelips matahari, luas di kawasan kawasan kecil dan kawasan menghampiri fokus dan jauh fokus ini adalah sama dan tempohnya pun adalah sama. So daripada situ, hukum Kepler kedua menyatakan bahawa garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dan selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. So kalau kita perhatikan sini, luas kawasan 1 sama dengan luas kawasan 2. Masa yang diambil daripada A pergi ke B sama dengan masa yang diambil daripada C pergi ke T. AB meliputi jarak yang meliputi lebih jarak berbanding dengan CD dalam jangka masa yang sama. So boleh perhatikan jarak AB lebih besar, jarak CD lebih kecil. So AB adalah lebih cepat daripada CD. Jadi untuk menghasilkan masa yang sama pada jarak yang berbeza, jadi T untuk AB ni akan pergerakannya akan lebih laju. So kita boleh perhatikan kalau awak tengok video yang awal tadi, pergerakan planet di AB ni lebih laju, CD ni lebih perlahan. Kerana apa? Kerana dia nak mengekalkan masa yang sama. So itu adalah hukum Kepler yang kedua. Jadi kita perhatikan hukum Kepler yang ketiga. Johannes Kepler published 3 laws of planetary motion, the first 2 in 1609 and the third in 1619. First law: the orbit of a planet is an ellipse with the Sun at one of the 2 focal points. Okay, ini adalah hukum Kepler yang pertama. Second law: a line segment joining a planet and the Sun sweeps out equal areas during equal intervals of time. Okay, ini adalah hukum Kepler kedua. Okay, perhatikan pergerakan planet. Okay, di bahagian yang hampir dengan matahari, pergerakannya lebih laju kerana dia nak menghasilkan masa yang sama dengan luas yang sama. So, sebab itulah kita dapat bulannya. Third So law: ini adalah hukum the Kepler square ketiga. of the orbital period of a planet is proportional to the cube of the semi-major axis of its orbit. That is, p square is proportional to a cube. So, hukum Kepler ketiga mengatakan bahawa kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. So, kalau kita perhatikan tadi, kita dah tengok tempoh mengorbit dan juga jejari orbit telah dinyatakan dalam hukum Kepler pertama dan hukum Kepler kedua. So, daripada sini, kita perhatikan setiap planet yang mengorbit matahari akan mempunyai jejari dan tempoh yang berbeza
berbeza. Maksudnya kalau Utarid dia menghampiri dengan matahari, jadi tempohnya jika dibandingkan dengan bumi lebih kurang 0.2 tahun sebab bumi, kita anggap bumi ni setahun. Kita ambil nilai bumi setahun. So kalau Utarid dia 0.2 daripada setahun. Kalau kita bandingkan dengan Neptune adalah 164.8 tahun. Maksudnya untuk Neptune mengelilingi matahari, okey, kalau kita bumi ni setahun, Neptune mengambil 164.8 tahun daripada kita lah. Maksudnya tempohnya lebih lama. Kerana apa? Kerana jejarinya yang lebih jauh. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua, dalam hukum Kepler ketiga ini, apa yang hukum Kepler ketiga nyatakan? Hukum Kepler ketiga menyatakan kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejarinya, iaitu T kuasa 2 sama dengan R kuasa 3. Maksudnya T tempoh kuasa 2 sama dengan berkadar terus dengan, bukan sama dengan berkadar terus. T kuasa 2, kita tulis semula, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. T ialah tempoh, R ialah jejari. Tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. So jika digunakan untuk planet dan matahari, M ialah jisim matahari. Jika digunakan untuk satelit dan bumi, M ialah jisim bumi. So dalam keadaan pengiraan menggunakan hukum Kepler ketiga, kita akan melibatkan jisim. Jadi jika situasi itu melibatkan jisim, planet dan matahari, jadi kamu nak menggantikan nilai M di dalam persamaan hukum Kepler ketiga, M itu ialah jisim matahari. Jika kita ingin mengira tempoh dan juga jejari orbit bagi bumi dan satelit ataupun jarak antara bumi dengan satelit, tempoh dia M itu kita gunakan jisim bumi. So daripada formula yang ini awak dah belajar dekat dalam bab yang sebelum ni, bab 3.1, awak dah belajar jisim bumi ataupun jisim matahari 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GT kuasa 2. So daripada sini kita keluarkan T sebagai unknown, kita turunkan M ke bawah. So dia jadi T kuasa 2 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. So T kuasa 2 kita keluarkan R kuasa 3 ni, kita kurungkan 4 pi kuasa 2 per GM. So daripada sini 4 pi kuasa 2 per GM ini ialah pemalar Kepler, K. Right, K pemalar Kepler. So pemalar Kepler 4 pi kuasa 2 per GM. Jadi kita dah tahu tadi T kuasa 2 adalah berkadar terus dengan R kuasa 3. Untuk kita jadikan di equation, kita perlu letakkan pemalar. So di sini kita letakkan T kuasa 2 sama dengan K R kuasa 3, di mana K ini ialah 4 pi kuasa 2 per GM. So K itu ialah pemalar ya. Daripada situ kita tahulah T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. So kita jadikan persamaan T kuasa 2 K R kuasa 3. Daripada sini jika kita keluarkan K tu pemalar dia, kita dapatlah T kuasa 2 per R kuasa 3. So daripada sini disebabkan K ialah pemalar, kita ada K1 dan K2. Maksudnya pemalar bagi contoh matahari dengan planet, K1 K2. Jadi K1 sama dengan K2. So T1 kuasa 2 per R kuasa 3 sama dengan T2 kuasa 2 per R2 kuasa 3, ataupun T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. So ini adalah apa yang dinyatakan oleh hukum Kepler ketiga. Seterusnya ini adalah apa yang kita boleh rumuskan daripada hukum Kepler ketiga. So hukum Kepler ketiga, T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3 dapat dirumuskan dengan kita samakan dengan daya memusat. So daya memusat awak dah belajar sebelum ni, F sama dengan mv kuasa 2 per R. Dan kita juga dah belajar hukum kegravitan semesta Newton, G M per R kuasa 2. So kita juga dah belajar laju linear V sama dengan 2 pi R per T. So daripada sini kita hubungkan antara tempoh planet dengan jejari orbitnya. Jadi kita dapatlah T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 per GM R kuasa 3. So K ini ialah pemalar. So pemalar K 4 pi kuasa 2 per GM. Sama macam cikgu terangkan atas tadi ya. So ini adalah rumusan ataupun
penerangan berkaitan dengan persamaan K 4 pi kuasa 2 per GM. So daripada sini kita akan menyelesaikan masalah menggunakan rumusan yang melibatkan hukum Kepler ketiga. So daripada hukum Kepler ketiga tadi, kita dah ada T kuasa 2 4 pi kuasa 2 per GMR kuasa 3, ataupun tadi kita ada T kuasa 2 sama dengan KR kuasa 3. So ini adalah K. So daripada situ kita dapatlah persamaan T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. So persamaan ini boleh digunakan untuk menghitung tempoh orbit atau jejari orbit. So kita tengok contoh soalan. Contoh yang pertama, rajah menunjukkan planet, bumi dan Marikh yang mengorbit matahari. So kita perhatikan, kita ada R1 dan R2. So R1 ni ialah R daripada bumi ke matahari, okey, jejari orbit bumi dengan matahari, dan R2 adalah jejari orbit Marikh dan juga matahari. So T1 adalah tempoh bumi mengorbit, T2 adalah tempoh Marikh mengorbit. So daripada situasi itu, soalan minta jejari orbit planet Marikh boleh ditentukan dengan membandingkan orbit Marikh dengan orbit bumi. So apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit Marikh? Yang kedua, B, jejari orbit bumi ialah 1.50 darab 10 kuasa 11 meter. Tempoh orbit bumi dan Marikh ialah masing-masing 1 tahun dan 1.88 tahun. Hitungkan jejari orbit Marikh. So soalan sekarang ni nak R Marikh. Alright. So daripada sini, jejari orbit bumi dan tempoh orbit bumi dan tempoh orbit Marikh. So langkah pertama, kita ada jejari bumi dah diberikan, jejari Marikh kita nak cari. Tempoh orbit bumi 1 tahun, tempoh orbit matahari 1.88 tahun. So kita kenal pasti dulu lah formula yang kita nak guna apa? T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. So daripada situ, okay, ini ada note sikit, info sikit. Okey, bila awak menggunakan persamaan ini, awak melibatkan tempoh orbit. Bagi tempoh tu mestilah unit yang sama. Maksudnya kalau di sini dia bagi unit tahun, di sini pun unit tahun, awak boleh gantikan terus. Kalau satu dia bagi hari, satu lagi tempoh diberi tahun, awak perlu seragamkan dia lah. Maksudnya kat sini unit bagi tempoh ataupun jejari itu mestilah sama bagi kedua-dua planet. Alright, faham ya? Seterusnya kita masukkan ke dalam persamaan ini, nilai gantikan sajalah. So T bagi T1 tadi bumi, so T nya adalah 1 kuasa 2 per T2 adalah tempoh Marikh. So 1.88 kuasa 2 sama dengan R1 ialah jejari bumi kuasa 3 per R2 jejari Marikh kuasa 3. So awak gantikan saja dalam persamaan ini. Yang ini tak perlu kita tukarkan kepada jam ataupun saat sebab dua-duanya sama, iaitu tahun. Kalau diberi bilangan hari, dua-duanya mesti hari. Itu noted ya. Yang seterusnya kita pun selesaikan persamaan ini. Dapatlah R jejari Marikh ataupun jejari orbit Marikh ialah 2.28 darab 10 kuasa 11 meter. Faham ya? Okey, kita tengok lagi satu contoh. Contoh yang kedua, rajah menunjukkan, okey, kat kes ni soalan yang kedua ni melibatkan satelit dan juga bumi. Jika satelit dengan bumi, kita tengoklah dia akan bagi ketinggian satelit iaitu 380 kilometer. Kat sini kiranya satelit ni berfungsi ataupun bertindak sebagai satelit untuk buat pengimejan jelas bumi lah. So berapakah tempoh orbit satelit tu? So kita nak tengok satelit tu mengorbit berapa lama. Okey, berapa tempoh satelit itu mengorbit. So daripada sini kita dah ada maklumat jejari bulan. Jejari bulan ialah 3.83 darab 10 kuasa 8. Tempoh orbit bulan 655.2 jam. So daripada situ kita dah ada info. So kita ambil sahaja, maklumat-maklumat tu kita masukkan ke dalam persamaan T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 2 per R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. So kita gantikan saja dalam persamaan itu. Alright, so bila kita gantikan, so awak make sure awak tengok. Jadi awak nak cari dia punya tempoh satu, tempoh satelit mengorbit. So daripada sini substitute lah. Okay, kita ambil T1 tu sebagai tempoh
satelit. T2 ialah tempoh bulan mengorbit. Okey, kita gantikanlah. Dan kita akan dapatlah T1 1.53 jam. Okey. So, ini adalah sedikit penerangan berkaitan dengan hukum Kepler. Kita ada 3 hukum Kepler. So, make sure awak ingat. Hukum Kepler yang pertama mengatakan bahawa apa? Hukum Kepler yang pertama kata apa? Hukum Kepler yang pertama mengatakan orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Itu hukum Kepler yang pertama. Hukum Kepler yang kedua, satu garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbit. Dan hukum Kepler yang ketiga menyatakan kuasa 2 tempoh planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbitnya. So, itu adalah 3 hukum Kepler. Cikgu harap kamu faham apa yang hukum Kepler telah nyatakan. Jadi, sampai sini dulu. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.